Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Usni Muhammad dalam Berita Tengah Hari. Dan antara paparan tengah hari ini, Guan Eng mengaku tidak bersalah terima rasuah RM3.3 juta projek terowong dasar laut. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima suapan RM3.3 juta berhubung projek pembinaan jalan utama dan terowong yang bernilai RM6.3 bilion. Mantan Ketua Menteri Pulau Pinang itu membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Ahmad Azhari Abdul Hamid di Mahkamah Session Khas Rasuah di Butterworth. Mengikut pertuduhan, anggota Parlimen Bagan itu menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri untuk menerima wang suapan RM3.3 juta bagi membantu syarikat milik Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli untuk melaksanakan projek bernilai RM6.3 bilion. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang di tingkat 28 Komta antara Januari 2011 hingga Ogos 2017. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Seksyen 24/1 Akta yang sama memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Kharib, Muhammad Mughzani Faris Muhammad Mokhtar dan Frasin Syarul Rajarindram. Manakala Guan Eng diwakili Peguam Kobin Sindio, Ram Kapal Singh dan RSN Raya. Projek terowong dasar laut sepanjang 7.2 km itu bakal menghubungkan bahagian pulau ke Tanah Besar dengan anggaran kos RM6.3 bilion dan dijangka bermula pada 2023. Jumaat lalu, Guan Eng turut mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan meminta suapan berhubung projek yang sama. Satu majlis khas untuk menyimak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 akan ditubuhkan. Jadi untuk butiran lanjut kita terus saja bersama Faris Izzat Syahrudin di Parlimen. Silakan Izzat. Ya Miza, majlis khas itu akan menjadi platform khusus sesi perbincangan dan pemantauan keseluruhan pelaksanaan MA63 antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sabah dan juga Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, pihaknya kini dalam proses akhir untuk memuktamadkan komposisi majlis khas tersebut sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Majlis itu akan dipengerusikan Perdana Menteri dan dianggotai Ketua Menteri Sabah dan Sarawak serta beberapa Menteri Kabinet, juga wakil dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan kedua-dua negeri berkenaan. Selain daripada itu, satu jawatan kuasa bersama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak telah ditubuhkan bagi membincangkan isu berkaitan minyak dan gas serta pemberian khas. YAB Perdana Menteri telah memberikan mandat kepada YB Menteri Kewangan dan YB Menteri Kanan Kerja Raya bagi membincangkan isu-isu tersebut bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas bagi mencapai penyelesaian secara komersial dengan izin commercial settlement. Berdasarkan pemakluman yang diterima, perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sabah akan menyusul selepas ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Mengulas perkembangan pelaksanaan 7 daripada 21 perkara yang dibentangkan dalam jawatan kuasa khas Kabinet MA63, Datuk Hanifah berkata, pihak berkaitan memerlukan tempoh 1 hingga 2 tahun untuk melakukan
keputusan tersebut, manakala baki 4 perkara yang belum selesai seperti royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah 2012 dan Akta Pelantar Benua 1966 akan dibincangkan dalam majlis khas tersebut setelah ia ditubuhkan. Selaras penubuhan majlis khas itu, sudah tiada keperluan untuk meneruskan penubuhan jawatankuasa Parlimen bagi memantau pelaksanaan MA63 itu. Baik, sesi soal jawab hari ini turut membangkitkan status Majlis Tahfiz Negara MTN. Satu prosedur operasi standard SOP bagi menggerakkan fungsi majlis itu sedang giat dibangunkan dan pelancaran MTN yang akan dibuat dalam masa terdekat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari, tumpuan bukan sahaja akan diberikan terhadap aspek keselamatan institusi tahfiz itu sendiri, malah hal penarafan. Majlis Tahfiz Negara yang telah pun diluluskan penubuhannya pada September 2019 sedang giat membangunkan standard dan prosedur SOP bagi menggerakkan fungsi MTN, iaitu terma rujukan MTN, standard dan SOP pengiktirafan hufaz, standard dan SOP penarafan institusi tahfiz peringkat rendah dan tinggi. Dalam erti kata lain, menerusi MTN, kerajaan bukan sahaja dapat menjamin tahap keselamatan institusi tahfiz tetapi juga menaik taraf aspek pensijilan penarafan institusi tahfiz, dan pihak kerajaan akan terus komited untuk memperkasakan institusi tahfiz ini dan membentuk hufaz sebagai pelapis generasi masa depan negara. Beliau menjawab pertanyaan dibangkitkan Ahli Parlimen Parit Buntar, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa. Terdahulu, Ahmad Marzuq memberitahu sejak tahun 2017 hingga tahun lepas, sejumlah RM255 juta telah diperuntukkan untuk institusi pendidikan agama Islam meliputi tahfiz, sekolah agama dan juga pondok. Keprihatinan kerajaan bagi membangunkan institusi itu sememangnya diteruskan pada setiap tahun dan RM100 juta lagi telah diluluskan menerusi Belanjawan 2020. Baik, kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Satu, polisi mengenai penggunaan teknologi bitumen terubah suai getah bekuan ataupun CMB akan dicadangkan kepada kerajaan untuk dilaksanakan dengan sasaran sehingga 10% jumlah jalan diturap setiap tahun. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Willy Mongin, sekiranya teknologi itu digunakan, ia akan memberi impak kepada harga getah dengan mengurangkan stok antarabangsa dalam jangka masa panjang. Beberapa usaha antaranya pertemuan bersama pihak DPKL, pihak PBT Selangor, Johor dan Negeri Sembilan telah dilakukan dengan objektif teknologi ini dapat difahami dan digunakan di dalam projek-projek jalan mereka. Selain itu, SGM telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi kerjasama pengguna teknologi Kaplan Modified Bitumen bagi pembinaan jalan. Tuan Yang di-Pertua, baru-baru ini Kementerian ataupun KPPK dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu KPLB sedang merancang untuk melaksanakan pembinaan jalan raya di perhubungan desa dan jalan luar bandar. Adalah diharapkan kerajaan akan terus menyokong penerapan jalan raya menggunakan teknologi CMB kerana ia dapat meningkatkan penggunaan pengeluaran getah domestik. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Mengulas lanjut, menerusi Belanjawan 2019, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi pembinaan dan penyelenggaraan jalan raya menggunakan teknologi CMB. Ia meliputi jalan raya sepanjang 202.6 km dengan anggaran penggunaan getah sebanyak 400 hingga 500 tan yang telah diturap di seluruh Malaysia melibatkan 106 lokasi. Dan terdahulu, sebelum sesi soal jawab bermula, kesemua ahli parlimen yang baru saja pulang dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD secara pentadbiran diminta untuk melakukan ujian saringan COVID-19 sebelum hadir ke parlimen. Permintaan dibuat yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun. Baik, untuk perkembangan seterusnya sesi sidang parlimen hari ini, anda boleh ikuti kami dalam buletin seterusnya atau secara lebih terperinci dalam berita parlimen tepat jam 10.30 malam ini.
Dengan itu, kembali semula bersama dengan Miza di Angkasa Puri. Silakan. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Baik, terima kasih Faris di Parlimen. Keperluan menutup surau dan masjid di kawasan yang terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar TAMCO berikutan penularan COVID-19 daripada kluster Simba Gangga bergantung kepada nasihat Kementerian Kesihatan KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata kerajaan negeri boleh bertindak demikian seperti yang dilakukan di Kedah dan juga Perlis. Perkara ini bergantung kepada nasihat KKM dan MKN. Kita amat berhati-hati dan kita dalam SOP berkenaan dengan solat jemaah adalah amat-amat tegas dan jelas, di mana jika sekiranya berlaku wabak di satu-satu tempat, maka atas nasihat dan syur Kementerian Kesihatan dan MKN Majlis Keselamatan Negara, maka itulah yang akan diambil oleh kerajaan negeri, tindakan untuk menutup berdasarkan kepada maslahah semasa dan setempat, berdasarkan kepada kerjasama yang erat antara pihak kerajaan negeri, MKN dan KKM, dan kita amat setuju berdasarkan kepada SOP yang telah kita tetapkan. Setakat ini, semua surau dan masjid yang masih beroperasi tetap mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Malah pihaknya sentiasa tegas terhadap pematuhan tersebut. Beliau bercakap dalam sidang media Konvensyen Takmir Peringkat Zon Utara JAKIM 2020 di Perai. Sementara itu, JAKIM telah menyusun beberapa program khusus untuk golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT dalam usaha menyantuni golongan itu. Kita sudah menyusun beberapa program-program dengan mereka. InsyaAllah saya sendiri akan mengadakan perbincangan dengan mereka, hiwar dengan mereka. Yang sama JAKIM, Jawi, dan saya juga akan berkolaborasi dengan negeri-negeri untuk sama-sama kita menzahirkan kepada mereka kesedaran, kefahaman, terutamanya hal ehwal agama kita, insya-Allah. Kerajaan juga akan mengadakan perjumpaan dengan golongan LGBT serta badan bukan kerajaan yang berkaitan dalam masa terdekat bagi membincangkan isu berkaitan komuniti berkenaan. Petani dan peladang yang berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran perlu membuat permohonan melalui surat kepada Ketua Polis Daerah di kawasan masing-masing untuk kebenaran memasarkan hasil pertanian. Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian dan Industri Makanan Kedah, Muhammad Azwar Shah Ahmad berkata pada kebiasaannya agensi pertanian terlibat akan mempamerkan surat kebenaran untuk mengambil hasil pertanian. Di pihak pengusaha ni sendiri dia buat satu lagi surat. Dia kena buat satu lagi surat. Surat itu mengandungi nombor kenderaan dia apa, siapa pembawa yang bawa lori, nombor IC dia dan sebagainya, duduk di mana. So detail barulah dua surat ni dilampir diiringan dengan surat pengesahan daripada agensi pertanian tadi. Dan sementara itu, pelbagai agensi di bawah Kementerian Pertanian Industri Makanan tampil menyalurkan bantuan bekalan makanan kepada penduduk di kawasan PKPD secara pentadbiran di Kedah.
Esko Pertanian dan Industri Makanan, Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Pengangkutan Hal Ehwal Masyarakat India Negeri Azman Nasruddin berkata sumbangan itu dapat membantu keluarga yang terkesan bagi menampung keperluan harian. Ini kerana mereka mengalami kesukaran untuk keluar mencari rezeki. Sumbangan tersebut diuruskan dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Kubang Pasu, Angkatan Pertahanan Awam dan Rela. Kerajaan negeri juga telah meluluskan peruntukan bagi membantu penoreh dan petani yang terkesan di kawasan berkenaan. Pendekatan dalam talian atau e-MySensus 2020 pula digunakan Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Kedah terutama di 4 mukim yang dikenakan PKPD secara pentadbiran termasuk di Kubang Pasu dan juga Padang Terap. Pengarahnya Suzana Abu Bakar berkata kaedah tersebut lebih sesuai memandangkan pegawai banci dilarang memasuki kawasan berkenaan bagi temu ramah secara bersemuka untuk mendapatkan maklumat. Yang terlibat dengan penularan COVID-19 tu mereka masih boleh teruskan pengisian secara sensus walau bagaimanapun untuk fasa kedua masa bulan Oktober yang tu masih dalam perbincangan lah. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Radio Malaysia Kedah FM. Untuk memberi kemudahan pendaftaran kepada orang ramai, pihaknya turut membuka kaunter atau klinik e-Sensus di tempat tumpuan orang ramai. Kaunter berkenaan dibuka bermula 9 pagi hingga 5 petang setiap hari sehingga 30 September depan. Setiap rakyat Malaysia merupakan barisan harapan yang bertanggungjawab melawan COVID-19. Malah pencapaian sebelum ini hasil kerjasama setiap individu yang mematuhi arahan dan menjaga SOP yang telah ditetapkan. Justeru Pensyarakanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA UiTM meminta komitmen itu diteruskan untuk melawan musuh tidak nyata COVID-19. Jadi apabila ini berlaku, maka ancaman yang tidak nyata itu telah dinyatakan melalui satu bentuk pentafsiran kematian, peningkatan pesakit, penularan COVID-19. Maka mereka harus meletakkan kefahaman bahawa ancaman yang tidak nyata adalah ancaman keselamatan yang paling berbahaya. Ia selari dengan kempen pembudayaan norma baharu yang dirasmikan Perdana Menteri bagi menekankan pelaksanaan CAPP iaitu cegah, amal, patuh dan pantau kepada masyarakat dalam usaha memperkasa kempen itu. Malah katanya semangat kita jaga kita perlu dijadikan motivasi penyatuan yang banyak membantu kerajaan menangani pandemik ini. Beliau ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Menceroboh perairan negara dan cuba melarikan diri. Bagaimanapun cubaan, 2 bot nelayan Vietnam itu berjaya dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM di 94 dan 107 batu nautika dari Muara Kuala Terengganu. Pengarah APMM Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata pihaknya turut menahan 31 awak-awak dan tekong berusia antara 18 hingga 50 tahun kerana tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Tangkapan dilakukan menerusi op kuda laut kapal maritim KM Tok Bali yang baru diterima APMM pada 6 Julai lalu dan merupakan tangkapan pertama dilakukan oleh kapal berkenaan. Daripada Maritim Malaysia, saya perkenalkan oleh Tuan Menteri Syarif. Hasil tangkapan yang kita berjaya kesan daripada 2 buah bot tersebut merangkumi 1.5 tan ikan baja dan ikan campur. 2,000 liter telah disita dan jumlah keseluruhan tangkapan adalah sebanyak RM3 juta. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 kerana menceroboh dan menangkap ikan di perairan Malaysia dan Akta Immigration 1959-63. Kesemua tahanan dibawa menjalani proses saringan COVID-19 oleh petugas Kementerian Kesihatan sebelum kes diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Malaysia untuk siasatan lanjut. Tak kira di rumah ataupun di tempat kerja, bila perlu cergas dan cerdas, kekal sedia untuk bangkit semula dengan Red Bull.
Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pagi tadi selepas bergerak rancak minggu lalu. Dan pada pukul 12.30 hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.1900 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura pula, ringgit disebut pada 3.0528 dan berada pada 3.9603 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.4776 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.9421 berbanding euro. Indeks pengeluaran perindustrian IPP Malaysia melonjak 26.2% Jun tahun ini berbanding bulan sebelumnya. Pertumbuhan itu berikutan kebenaran kerajaan untuk pembukaan semula lebih banyak aktiviti ekonomi sejak Mei lalu. Melalui satu kenyataan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan peningkatan IPP pada Jun tahun ini didorong oleh kenaikan indeks meliputi indeks pembuatan sebanyak 36.8%, indeks perlombongan 2.4% dan indeks elektrik 0.2%. Output sektor pembuatan juga meningkat 4.7% pada Jun 2020 selepas mencatatkan penurunan 22.6% pada bulan Mei 2020. Bagaimanapun, jika dibandingkan bulan sama tahun lalu, IPP pada Jun tahun ini menyusut 0.4%. Buat jeluang kalinya, Expo Pelancongan akan diadakan secara dalam talian bagi memberi peluang kepada orang ramai membeli tawaran percutian tanpa perlu berkunjung ke Expo fizikal, dan ia akan berlangsung pada 22 dan 23 Ogos ini melalui laman mytravelexpo.com bermula 12.30 hari hingga 5 petang. Dan Expo itu menyasarkan keuntungan jualan bernilai 1.2 juta ringgit serta kehadiran 150,000 pengunjung. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Qton Group Dato' Alvin Oi, program itu antara inisiatif pemulihan segera sektor pelancongan, khususnya pelancongan domestik. Sebagai satu program, satu inisiatif yang kami ingin meningkatkan keupayaan semua pengusaha pelancongan ini dengan kami punya teknologi dan dengan kami punya platform-platform pemasaran untuk mereka cuba rasakan apakah sebenar online transformation yang kami boleh offer. Program anjuran bersama Persatuan Keusahawanan Maju itu turut disokong rakan strategik Majlis Pelancongan Malaysia dan Persatuan Bajet Hotel Malaysia. Dua Menteri Lubnan letak jawatan. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Perkembangan di Lubnan, penunjuk perasaan terus memberi tekanan kepada kerajaan dan golongan elit politik negara itu beberapa hari selepas tragedi letupan di Beirut. Dua menteri, Menteri Penerangan Manal Abdul Samad dan Menteri Alam Sekitar Damianos Qatar meletak jawatan. Keputusan sama turut diambil beberapa ahli parlimen lain yang sekaligus menjejaskan pentadbiran diketuai Perdana Menteri Hassan Diab. Terdahulu, Diab pada Sabtu memaklumkan akan mengusulkan pilihan raya lebih awal dalam usaha menangani krisis politik dan ekonomi negara itu. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa pihak berkuasa Lubnan supaya melaksanakan siasatan yang menyeluruh dan telus. Malah katanya Washington bersedia untuk membantu.
Presiden Perancis Emmanuel Macron ketika lawatannya ke Lubnan turut menggesa perubahan besar dalam kepimpinan negara berkenaan. Kes positif COVID-19 di Amerika Syarikat kini mencecah 5 juta dan negara angka SAM itu mencatat kes positif pandemik tertinggi iaitu kira-kira 1/4 daripada kumulatif kes global. Angka kematian global akibat COVID-19 pula melebihi 727,000 dengan Amerika Syarikat mencatat jumlah tertinggi hampir 163,000 kematian. Setakat ini hampir 20 juta kes direkodkan seluruh dunia dengan Brazil menjadi negara kedua tertinggi mencatat lebih 3 juta kes. Sementara itu lebih 5 juta kes direkodkan di benua Asia dengan lebih 2 juta kes dicatatkan di India. Situasi terkini kejadian tanah runtuh di sebuah ladang teh di Induki, India. Pasukan penyelamat masih meneruskan pencarian mangsa terlibat yang dilaporkan hilang dalam kejadian Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Induki memaklumkan sekurang-kurangnya 43 mayat telah ditemukan dan pihaknya masih meneruskan pencarian. Menurut media tempatan, dipercayai 78 penduduk tinggal di kawasan tersebut. Kawasan runtuhan terletak kira-kira 250 km dari ibu kota Kerala, Tiruvananthapuram. Dan Kerala sering dilanda banjir teruk ketika musim hujan tahunan. Terdahulu pada hari sama, pesawat Air India Express tergelincir dari landasan ketika cuba mendarat yang mengorbankan 18 nyawa. Kejadian berlaku ketika hujan lebat dan juga ribut. Berita sukan, pemain side Brazil William Borges da Silva meninggalkan Chelsea selepas 7 tahun bersama klub Liga Perdana Inggeris itu. Pengumuman itu dibuat menerusi surat terbuka kepada penyokong yang menyifatkan pemergiannya diiringi perasaan bangga. Pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan perpindahan ke Arsenal selepas dia gagal mencapai persetujuan kontrak baharu dengan The Blues. Willian menolak tawaran Tottenham Hotspur untuk menyertai Chelsea daripada klub Rusia Agni Makala dengan nilai 30 juta pound pada 2013. Dia menjaringkan 63 gol dalam 339 penampilan dan menang 5 trofi, 2 gelaran Liga Perdana, masing-masing 1 Piala FA, Piala Liga dan juga Liga Eropah. Bagaimanapun, kecederaan pergelangan kaki menghalangnya bermain pada final Piala FA ketika tewas kepada Arsenal dan kelompok 16 terakhir Liga Juara-Juara ketika tunduk kepada Bayern Munich. Willian dalam pada itu turut mengakui akan merindui rakan sepasukan dan kelab itu yang sentiasa memberi layanan baik terhadapnya. Baiklah saudara, berita tengah hari edisi Isnin 10 Ogos berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM. Budayakan norma baru, terus patuh SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan juga keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.